A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Ini adalah kad akses saya dan ini adalah nombor telefon saya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapatkan khidmat daripada As-Salihin Trustee Berhad, boleh hubungi saya di talian yang kat sini. Okey. Ini adalah khidmat yang dijalankan oleh As-Salihin Trustee Berhad. Saya akan bantu yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlukan khidmat daripada kami. Okey, hari ini saya nak terangkan carta ahli waris faraid. Carta ahli waris faraid. Okey, carta arwah lah. Saya buat carta arwah di sini ya. Carta arwah ini maksud saya adalah arwah ini meninggal dunia, dia boleh tinggalkan siapa? Dia boleh tinggalkan siapa? Maksudnya siapa ahli waris dia yang layak menerima bahagian faraid yang sebenar-benarnya. Macam tu. Okey. Kita tengok pertama sekali. Sekiranya arwah ini meninggal, dia ada suami, sekiranya yang meninggal ini adalah wanita atau yang meninggal ini adalah lelaki, dia meninggalkan isteri ataupun tidak. Okey, ini adalah step yang pertama. Kemudian saya nak guna pembaris ke? Apalah, saya boleh guna okey. Untuk lebih kemas. Boleh kan tuan-tuan dan puan? Okey, kemudian adakah dia meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan? Okey, kita tengok di sini. Adakah dia meninggalkan anak lelaki dan adakah dia meninggalkan anak perempuan? Okey, ini adalah anak lelaki. Ini adalah anak perempuan. Okey, ini adalah step yang kedua. Kita kena siasat dia ada anak lelaki ke, dia ada anak perempuan ataupun tidak. Okey, kemudian step seterusnya, adakah arwah ini mempunyai ibu dan bapa? Adakah arwah ini mempunyai ibu dan bapa? Okey. Ini adalah ibu, ini adalah bapa. Ini adalah ibu, ini adalah bapa. Okey, sekiranya kelima orang ini ada ibu, ada bapa, ada suami, ada isteri, ada anak lelaki, ada anak perempuan, kelima orang ini akan menerima bahagian faraid tanpa dihalangi oleh sesiapa pun. Okey, sekiranya ada waris yang tiada, okey, kelima orang ini ada yang meninggal dunia dahulu ataupun ada waris yang tiada, maksudnya contohnya anak lelaki dia memang tak ada. Okey, dia akan dapat kepada anak perempuan. Kemudian bila ada anak perempuan saja, kita kena tengok bapa ada ke tidak. Itu adalah step-step yang kita perlu hafal, step-step yang kita perlu tahu, step-step yang kita perlu fahami di dalam ilmu faraid. Okey, kemudian sekiranya anak lelaki ini meninggal dunia dahulu, dan dengan syarat tak ada adik-beradik lelaki yang lain, tak ada anak-anak lelaki yang lain, maka ia akan jatuh kepada cucu lelaki dan cucu perempuan. Cucu lelaki dan cucu perempuan. Ini adalah cucu lelaki dari anak lelaki. Ini adalah cucu perempuan dari anak lelaki. Okey? Sekiranya anak lelaki ini meninggal dunia dahulu dan tiada anak lelaki lain, tak ada anak lelaki lain, maka cucu ini akan mewarisi. Tetapi sekiranya ada anak lelaki lain, cucu ini tidak akan mewarisi, dia akan terhalang oleh anak lelaki lain itu. Okey, ini kemudian kita buat step yang seterusnya adalah kalau ada cicit. Saya buat macam ni je ya. Kalau ada cicit pun akan mewarisi, sama juga dengan konsep yang saya ceritakan untuk cucu tadi. Okey. Kemudian sekiranya kita dah check untuk bahagian
keturunan ke bawah ini furuk, kita kena cek juga bahagian yang atas. Sekiranya ibu tiada, siapa yang akan menggantikan tempat ibu? Nenek. Nenek belah ibu. Nenek saja. Kalau untuk ibu, yang menggantikan tempat nenek adalah nenek sebelah ibu saja. Datuk sebelah ibu tidak termasuk dalam waris faraid. Dia masuk dalam waris zawi al-arham. Dalam mazhab Syafi'i, zawi al-arham ini tidak akan mendapat bahagian faraid. Maksudnya datuk ini memanglah keturunan yang rapat dengan arwah ini, tapi datuk sebelah ibu ini, iaitu ayah kepada ibu ini tidak akan menerima bahagian faraid sekiranya ibu tiada. Kalau ibu tiada, hanya nenek sahaja yang akan menggantikan tempat ibu. Kemudian kita tengok ada nenek sebelah bapa dan datuk sebelah bapa. Ini nenek sebelah bapa akan mewarisi, datuk sebelah bapa akan mewarisi dengan syarat bapa tak ada, datuk boleh mewarisi. Bapa tak ada, datuk akan mewarisi. Yang untuk bahagian nenek sebelah bapa tak ada dan ibu tak ada. Nenek sebelah bapa dia akan mewarisi sekiranya tak ada bapa. Okey, bapa tak ada, nenek boleh mewarisi. Tapi dengan syarat lagi, nenek sebelah bapa ni akan mewarisi sekiranya ibu tak ada. Kalau ibu ada, nenek sebelah bapa ni tak akan mewarisi bahagian faraid. Kemudian kita tengok lagi sebelah sini. Sebelah sini iaitu siapa? Adik-beradik. Adik-beradik ni ada 3 golongan, iaitu pertama, adik-beradik seibu sebapa. Seibu sebapa iaitu adik-beradik kandung. Adik-beradik kandung. Ini adik-beradik sebapa. Ini adik-beradik seibu. Okey, ini adalah adik-beradik seibu sebapa. Seibu ni I ibu, ni B bapa. Adik-beradik seibu sebapa. Ini adik-beradik sebapa. Ini adik-beradik seibu. Okey, dia akan ada adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Okey, yang akan menggantikan tempat ini adalah adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Kemudian siapa lagi yang boleh mewarisi? Ini adik-beradik adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa iaitu lelaki dan perempuan. Siapa lagi waris faraid? Adik-beradik sebapa, lelaki dan perempuan. Yang ini juga sama. Ini saya buat macam ni saja. Sebab dia tidak akan mewarisi 2/1. Dia akan mewarisi sama sahaja untuk adik-beradik seibu. Tapi dia ada syarat-syarat yang tersendiri. Nanti kita akan bincangkan, insya-Allah. Kemudian apabila ada adik-beradik iaitu seibu sebapa, seibu, kita tengok pula adik-beradik dengan bapa, iaitu bapa saudara. Bapa saudara pun dia akan ada 2 golongan, iaitu ada adik-beradik bapa saudara seibu sebapa. Bapa saudara seibu sebapa. Ini bapa saudara sebapa. Kalau bapa saudara seibu tidak akan mewarisi, dia termasuk dalam golongan zawi al-arham. Dia bukanlah golongan yang akan menerima bahagian faraid. Okey, kemudian siapa lagi? Ini akan dapat kepada anak kepada bapa saudara. Anak kepada bapa saudara siapa? Sepupulah. Anak lelaki bapa saudara seibu sebapa. Anak lelaki bapa saudara sebapa. Okey. Ini kita kena, lama-lama kita akan lebih faham, kita akan lebih familiar, kita akan lebih mendalami. Sekiranya kita dah biasa-biasa buat, insya-Allah akan biasa jumpa perkara ini. Okey, kemudian setelah ini siapa lagi yang akan mewarisi? Datuk saudara. Datuk saudara. Datuk
saudara seibu sebapa, datuk saudara sebapa. Okey, kemudian siapa lagi? Dia akan dapat kepada anak dia. Anak dia saya buat macam ni lah ya. Jarang lah ni, jarang. Yang kes-kes macam ni sangat-sangat jarang, sangat-sangat rare untuk kes-kes sebegini. Okey, ini semua adalah waris-waris yang akan mewarisi dalam bahagian faraid. Ada satu lagi iaitu mutik-mutikah. Mutik-mutikah tu adalah tuan hamba. Kalau untuk zaman sekarang ini jarang ada konsep perhambaan. Konsep perhambaan itu maksudnya ada orang itu menjadi hamba kepada seseorang. Itu jarang-jarang berlaku sekarang ini. Tetapi wallahu alam, ada ulama-ulama yang menyatakan kemungkinan zaman perhambaan itu akan kembali lagi di akhir zaman ini. Wallahu alam, saya tak berani nak jawab, saya tak berani nak ulas lebih lanjut tentang itu. Okey, bermakna ini adalah waris-waris faraid, waris-waris faraid. Dan sekiranya tiada waris-waris faraid ini, kita kena tengok sama adakah lagi tuan hamba, iaitu tuan kepada hamba itu. Kalau tak ada juga, akan jatuh kepada baitul mal. Ini menurut mazhab Syafi'i. Okey, kemudian saya nak kita recall, kita imbas kembali mengenai bahagian-bahagian. Okey, yang ini saya tulis sikit lah kat sini, boleh? Hari ni 24 hari bulan 11 2023. Carta ahli waris faraid dan bahagiannya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa payah ni, tuan-tuan stop dulu, tuan-tuan berhenti dahulu, tuan-tuan tengok balik apa yang saya terangkan tadi. InsyaAllah lama-lama kita cuba faham, kita cuba kita cuba mendalami, insyaAllah barulah tuan-tuan go to the next step, iaitu kita nak tahu bahagian-bahagian ni. Mula-mula memang payah bahagian faraid ni, ilmu faraid ni mula-mula memang payah, tapi lama-lama insyaAllah slow, insyaAllah kita lebih memahami. Okey, ini adalah carta untuk arwah. Okey, arwah. Okey, saya nak terangkan mengenai bahagian. Okey, boleh ya? Okey, di minit yang ke-13 ni saya nak terangkan mengenai suami akan dapat 1/2. 1/2 untuk suami kalau tak ada keturunan. Kalau tak ada keturunan, suami akan dapat 1/2. Suami akan dapat 1/4 sekiranya ada keturunan. Kalau ada keturunan, suami akan dapat 1/4. Iaitu ada anak lelaki ke, ada anak perempuan ke, ada cucu lelaki ke, ada cucu perempuan daripada anak lelaki ke, maka suami akan dapat 1/4. Untuk isteri, dia akan dapat separuh daripada suami, iaitu isteri akan dapat 1/4 kalau tak ada keturunan. Kalau tak ada keturunan, maka isteri akan dapat 1/4. Isteri akan dapat 1/8 sekiranya ada keturunan, iaitu ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada cucu lelaki daripada anak lelaki, ada cucu perempuan daripada anak lelaki, maka isteri akan dapat 1/8 daripada bahagian faraid. Okey, kemudian siapa yang kita nak terangkan? Kita nak terangkan bahagian anak perempuan. Okey, ini adalah suami dan isteri. Kita nak terangkan bahagian untuk anak perempuan. Ataupun boleh ke saya nak terangkan bahagian atas dahulu sekejap? Bahagian atas ni lebih simple, sebab bahagian anak ni dia akan berkait. Okey, bahagian yang atas dahulu saya terangkan lah, boleh? Okey, untuk bahagian ibu akan dapat 1/3. Ibu akan dapat 1/3 dengan syarat tak ada keturunan. Syarat yang kedua untuk ibu adalah adik-beradik dia seorang je. Adik-beradik dia ada seorang sahaja. Dia tak ada adik-beradik yang ramai. Dia ada arwah ni dengan adik-beradik dia seorang. Tak kira adik-beradik seibu sebapa ke, adik-beradik sebapa ke, adik-beradik seibu.
kalau ada arwah ni dengan seorang sahaja adik-beradik, maka ibu akan dapat 1/3. Dia ada 2 syarat. Adik-beradik seorang je, adik-beradik dia ada seorang, serta anak-anak ataupun cucu-cucu tak ada. Kalau tak ada cucu, tak ada cicit, tak ada anak, tak ada keturunan, maka ibu akan dapat 1/3, serta tak ada adik-beradik. Dia kena melepasi 2 syarat ini untuk ibu dapat 1/3. Okey, ibu akan dapat 1/6 sekiranya ada keturunan. Ada orang ni, ada anak perempuan, ada anak lelaki, ada cucu perempuan, ada cucu lelaki, ibu akan dapat 1/6. Walaupun ada cucu perempuan daripada anak lelaki je, ibu tetap dapat 1/6. Syarat yang kedua, arwah ini ada adik-beradik yang ramai. Adik-beradik yang ramai dalam bahasa faraid, dalam ilmu faraid, adik-beradik yang ramai itu adalah ada 2 orang ke atas. Contohnya dia ada arwah ni, dia ada adik-beradik kandung ada 2 orang, maka ibu akan dapat 1/6. Tetapi sekali lagi saya nak ulang, kalau adik-beradik dia seorang saja, ada adik-beradik kandung perempuan seorang je, ibu akan dapat 1/3 dengan syarat tak ada anak. Okey, itu syarat untuk ibu. Yang ketiga, syarat untuk ibu adalah 1/3 baki. Ini adalah perbincangan para ulama, ijma' para ulama kita. 1/3 baki sekiranya arwah ini dia ada pasangan dengan bapa je. Okey, 1/3 baki ini sekiranya ada suami ataupun isteri dengan bapa je, tak ada adik-beradik, tak ada anak, tak ada siapa-siapa, ada bapa dengan suami ataupun isteri je. Kalau yang meninggal itu lelaki, dia tinggalkan isteri. Kalau yang meninggal itu adalah perempuan, dia akan tinggalkan suami. Maksudnya ada 2 orang ni je, 2 golongan ini saja, ibu akan dapat 1/3 baki. Okey. Kemudian kita nak tahu bahagian bapa. Bapa akan dapat 1/6. 1/6 sekiranya ada anak lelaki ataupun ada cucu lelaki. Okey, saya ulang sekali lagi. Bapa dapat 1/6 sekiranya ada anak lelaki ataupun cucu lelaki. Kalau ada keturunan lelaki, bapa dapat 1/6. Bapa akan dapat 1/6 campur asobah. Tak nampak pula. Ataupun saya buat kat bawah lah. 1/6 campur asobah. Bapa akan dapat 1/6 campur asobah sekiranya ada keturunan perempuan sahaja, ada anak perempuan sahaja, ada cucu perempuan daripada anak lelaki sahaja, tak ada keturunan lelaki, maka bapa akan dapat 1/6 campur asobah. Okey, bapa akan dapat asobah. Bapa dapat asobah sekiranya tak ada langsung keturunan. Bapa akan dapat asobah sekiranya langsung tak ada keturunan. Okey, kemudian kita tengok bahagian nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa. Yang ini mereka akan berkongsi 1/6. Bahagi sama-sama. Bahagi sama rata. Okey, nenek sebelah ibu dengan nenek sebelah bapa ini akan mewarisi 1/6 dibahagi sesama mereka. Kalau ada 2 orang nenek ni, mereka akan bahagikanlah 1/6 bahagian 2 jadi 1/12 setiap seorang. Tapi nenek sebelah ibu ni tak akan mewarisi sewenang-wenangnya kalau ada ibu. Okey, nenek ini tak akan mewarisi kalau ada ibu ni. Sebab apa? Ibu dah ambil bahagian 1/6, nenek dah tak boleh ambil lah. Okey, itu adalah konsep dalam faraid. Okey, untuk nenek sebelah bapa, nenek ni tak akan mewarisi kalau ada bapa. Nenek sebelah ibu ni tak akan dapat kalau ada bapa dengan tak akan dapat kalau ada ibu. Nenek sebelah bapa ni dia ada 2 syarat. Kalau nenek sebelah bapa, dia arwah ini tak ada bapa, tak ada ibu. Okey, nenek sebelah bapa akan mewarisi. Nenek sebelah bapa akan mewarisi sekiranya tak ada ibu dan bapa ini. Okey, tapi kalau nenek sebelah ibu ini, dia akan mewarisi kalau ibu yang tak ada. Kalau bapa ada, nenek boleh mewarisi walaupun bapa masih hidup. Okey, datuk pula. Datuk
dia akan dapat bahagian 1/6 campur saja. 1/6 campur 1/6 campur 1/6 campur asobah dengan asobah. Dia ada 3 syarat. Dia copy and paste saja di sini ya tuan-tuan dan puan-puan. Mana saya punya liquid paper? Okey. Dia akan mewarisi sahaja. Dia akan copy and paste sahaja bahagian berapa, iaitu 1/6 campur asobah 1/6 campur asobah dengan asobah. Dia akan, datuk ini akan mewarisi sekiranya tak ada bapa. Dan untuk datuk ini, sekiranya datuk ini mewarisi bersama dengan adik-beradik, dia ada urusan yang tersendiri, iaitu kita panggil kes muqasamah. Muqasamah ini kes yang jarang-jarang berlaku, kes yang rare berlaku, jarang-jarang sangat saya jumpa, jarang-jarang sangat. Tok guru saya pun jarang-jarang dia kata kes untuk datuk dengan adik-beradik ni jarang dijumpa. Biasanya kes untuk bapa biasa jumpa. Kes untuk datuk dengan adik-beradik ni jarang-jarang. Sebab tok guru saya dah 40 tahun dalam bidang faraid ini. Alhamdulillah. Saya pernah tanya kepada tok guru saya, dia memang cakap kalau kes untuk datuk dengan adik-beradik ni jarang-jarang. Kalau orang tu bertanya, mungkin dia saja nak test ilmu kita. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Seterusnya, bahagian bapa dah selesai, bahagian datuk pun dah selesai. Datuk akan mewarisi sekiranya bapa tak ada. Okey, kemudian kita tengok bahagian untuk ke bawah ini. Ke bawah ini siapa? Ke bawah ini iaitu anak perempuan. Kita tengok bahagian perempuan saja. Kita tengok bahagian yang perempuan. Siapa lagi perempuan? Tak ada. Yang ni dia akan dapat special sikit. Okey, kita tengok pertama sekali, kita tengok yang bahagian perempuan. Keturunan perempuan iaitu anak perempuan. Anak perempuan dia akan dapat 1/2. Anak perempuan dapat 1/2 sekiranya dia ada seorang diri. Anak puan ni dia akan dapat 1/2 kalau dia seorang-seorang je. Seorang je anak puan yang ada. Dia tak ada adik-beradik lelaki, dia tak ada adik puan lain, dia adalah anak perempuan yang tunggal, maka dia akan dapat 1/2 bahagian faraid. Kemudian anak perempuan ini akan dapat 2/3 sekiranya anak puan ini lebih daripada 2 orang. Dalam bahagian faraid, anak perempuan akan dikenali sebagai jamak, sebagai ramai sekiranya ada 2 orang anak perempuan ke atas. 2 orang ke atas tu dah dikira ramai di dalam faraid. Okey, kalau dia ada 2 ke atas, dia akan dapat 2/3 dibahagi sama-sama. Dan anak perempuan akan dapat asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi kalau dia ada anak lelaki sama-sama dengan dia. Kalau anak puan ni dia ada adik-beradik lelaki, maka dia akan dapat asobah bil ghairi, iaitu 2 untuk anak lelaki, 1 untuk anak puan. Kita biasa dengar kan, anak lelaki dapat lebih, anak lelaki dapat 2, anak puan dapat 1, anak lelaki dapat 2, anak puan dapat 1. Kita biasa dengar kan. Okey, anak puan itu akan dapat asobah bil ghairi kalau dia bersama dengan adik-beradik lelaki dia. Okey, kemudian yang sini, bila kita dah faham untuk anak perempuan, kita akan copy and paste sahaja untuk bahagian cucu perempuan daripada anak lelaki. Sama je syarat dia. 1/2 kalau dia seorang diri, 2/3 kalau dia ada lebih daripada 2 orang. Asobah bil ghairi kalau dia bersama dengan cucu lelaki daripada anak lelaki. Dan dengan syarat yang ni tak ada anak lelaki, tak ada anak puan. Sebab apa? Kalau cucu perempuan daripada anak lelaki ini, dia akan menerima 1/2 kalau tak ada yang atas ni. Kalau ada yang atas ni, 1/2 ni akan diambil oleh anak puan ni. Anak perempuan ini akan mendapat 1/2. Maka cucu perempuan ini tak akan dapat 1/2. Okey? 1/2 ini kalau tak ada anak perempuan, tak ada anak lelaki. Okey, tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. 2/3 ni kalau tak ada anak perempuan, tak ada anak lelaki.
tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Asobah bil ghairi ini dia akan mewarisi sekiranya bersama dengan cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey. Asobah bil ghairi 2 nisbah 1, 2 untuk cucu lelaki, 1 untuk cucu perempuan. Okey. Asobah bil ghairi ini akan diwarisi oleh cucu perempuan sekiranya tak ada keturunan ke atas ni. Sebab apa? Asobah bil ghairi ini akan diambil oleh mereka sekiranya asobah bil ghairi ini tak ada untuk anak-anak di atas ini. Anak-anak dah meninggal dunia dulu, ataupun anak-anak memang tak ada anak perempuan ke, ada anak lelaki tapi anak lelaki dah meninggal dunia dahulu. Okey. Kemudian untuk cucu perempuan dia ada satu lagi pecahan, iaitu 1/6. 1/6 ini ada kaitan dengan 1/2 ini. Okey, saya ulang sekali lagi. 1/6 ini akan diwarisi oleh cucu perempuan sekiranya anak perempuan dapat 1/2. Okey. Kalau anak perempuan ni seorang diri, tak ada anak lelaki, dia akan dapat 1/2. Okey. Anak perempuan akan dapat 1/2. Dan cucu perempuan ini akan mewarisi 1/6 ini, 1/6 untuk cucu perempuan daripada anak lelaki ini sekiranya anak perempuan ini berseorangan dan tak ada anak lelaki dan tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey, saya repeat sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Cucu perempuan daripada anak lelaki akan dapat 1/6 sekiranya anak perempuan ini seorang diri. Okey, dia akan dapat 1/2 ini dan cucu perempuan ini dapat 1/6 ini. Kemudian kita copy and paste sahaja untuk ini. Saudara seibu sebapa perempuan 1/2, 2/3 asobah bil ghairi. Ni saya copy and paste daripada anak perempuan ini sahaja. Saya copy and paste. Dan satu lagi adalah asobah ma'al ghairi. Asobah ma'al ghairi ini sekiranya ada keturunan perempuan sahaja. Kalau ada keturunan perempuan sahaja, maka saudara seibu sebapa perempuan ini akan mewarisi secara asobah ma'al ghairi dengan syarat tak ada keturunan lelaki dan tak ada bapa dan tak ada datuk. Tak ada bapa, tak ada datuk, maka tak ada bapa dan tak ada datuk, maka saudara seibu sebapa perempuan akan mewarisi secara asobah ma'al ghairi. Asobah ma'al ghairi ini bermaksud dia bersama-sama dengan keturunan perempuan sahaja. Okey. Okey, kita teruskan untuk saudara sebapa pula. Okey, kita copy and paste juga. Ini saya letak kat bawah sikit. 1/2, 2/3 asobah bil ghairi, asobah ma'al ghairi dengan 1/6. Okey. Kalau ini ada asobah bil ghairi dengan asobah ma'al ghairi, yang ini ada asobah bil ghairi, asobah ma'al ghairi dengan 1/6 juga. Okey, 1/2 ini akan dapat sekiranya saudara sebapa perempuan ini ada seorang diri. Okey, saudara sebapa perempuan ini akan dapat 2/3 sekiranya mereka ramai. Asobah ma'al ghairi sekiranya dia bersama dengan saudara sebapa lelaki. Asobah ma'al ghairi sekiranya ada keturunan perempuan sahaja, dan tak ada saudara seibu sebapa perempuan. Sebab apa? Kalau ada saudara seibu sebapa perempuan, asobah ma'al ghairi ini diambil oleh saudara seibu sebapa perempuan. Okey. Dan tak ada
saudara seibu sebapa lelaki, tak ada saudara sebapa lelaki, tak ada orang ini, tak ada orang ini, barulah diambil asabah ma'al ghairi ini. 1/6 ini akan diperolehi oleh saudara sebapa perempuan sekiranya 1/6 ini dia bersama dengan saudara seibu sebapa perempuan seorang sahaja. Maksudnya saudara seibu sebapa perempuan seorang diri sahaja, maka 1/6 ini akan dapat kepada saudara sebapa perempuan. Kalau yang ini dia combine dengan yang ini. 1/2 untuk saudara seibu sebapa perempuan, 1/2 untuk saudara seibu sebapa perempuan, dan 1/6 untuk saudara sebapa perempuan, sebab dia nak cukupkan bahagian 2/3 maksimum untuk perempuan. Okey. Yang ini pula adalah saudara seibu lelaki dan saudara seibu perempuan. Mereka berdua ini tak akan ada asabah ma'al ghairi, tak akan ada asabah 2 nisbah 1. Mereka akan sama saja, iaitu 1/6 kalau seorang diri dan 1/3 kalau lebih daripada 2 orang. Kalau 2 orang ke atas, maka asabah ma'al ghairi akan diperolehi maafkan saya, 1/6 untuk saudara seibu lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan kalau dia seorang diri, dan 1/3 untuk saudara seibu lelaki ataupun saudara seibu perempuan sekiranya mereka 2 orang ke atas. Dalam konsep ini, dalam saudara seibu ini, tak ada nisbah 2 nisbah 1. Hanya ada untuk orang ini, hanya ada untuk orang ini, hanya ada untuk orang ini, hanya ada untuk orang ini. Okey? Saya harap video ini memberi penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga ia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.